Hah? Dah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suara dengar? Suara dengar? Suara okey tak? Tak tanya respon. Suara. Loading. 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 Ada. Suara? Okey. Ha? Masalah internet? Allah. Pakai saya punya. Boleh kan? Ini tak jadi ni, Allah. Ha? Okey dah. Tengok. Jadi dah habis kan ni. Itu dia 24 saat. Video sangkut-sangkut. Macam mana? Suara okey tak? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Babus Sawmi. Babus Sawmi. Huwa lughatan al-imsaku wa syar'an imsakun an muftirin bi syurutihi al-atiyah. Okey.
bab pada menyatakan tentang puasa. Jadi puasa ini segi lughah maknanya al-imsak, menahan diri. Menahan diri. Wa syar'an, dan makna puasa daripada segi syarak, imsakun an muftirin, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bi syurutihil atiyah, dengan syarat-syarat yang akan datang. Ini ta'rif yang diberikan dalam kitab Fathul Mu'in, sama seperti ta'rif yang diberikan oleh gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab At-Tuhfah. Makna puasa ini imsakun an muftirin bi syurutihil atiyah, ataupun bi syurutin makhsusah, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa dengan syarat-syarat yang tertentu. Ringkas ta'rif puasa yang diberikan oleh pengarang kitab sama macam seperti gurunya. Dan difardukan pada bulan Syaban fi sanati tsaniyah, pada tahun yang kedua, minal hijrati, daripada hijrah. Sebab itu ulama bahaskan tahun yang pertama, apakah puasa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka puasa yang dikerjakan itu tak ada khilaf, iaitu puasa Ashura, 10 Muharram. Puasa 10 Muharram. Tetapi adakah puasa 10 Muharram pada ketika itu merupakan puasa yang wajib ataupun puasa yang sunat? Ada khilaf di kalangan ulama mazhab. Ada yang mengatakan dia adalah puasa wajib. Maknanya sebelum difardukan puasa Ramadan pada bulan Sya'ban, maknanya 1 bulan sebelum Ramadan difardukan puasa 1 hari pada 10 Muharram. Wa huwa min khasa'isina, dan puasa pada bulan Sya'ban, puasa pada bulan Ramadan, dia adalah sebahagian daripada khususiat umat ini. Jadi khususiat umat ini bukan puasa. Puasa adalah syariat qadim berdasarkan ayat yang masyhur, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Yang dinyatakan sebagai khususiat umat ini adalah berpuasa pada bulan Ramadan dengan jumlah hari yang tertentu. Itu adalah merupakan khususiat, bukan aslus saum, bukan asal puasa, tetapi kaifiat puasa itulah yang merupakan khususiat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal ma'lumi minad dini bid-darurah, dan puasa adalah perkara yang diketahui dari perkara yang diketahui dia adalah daripada agama bid-darurah, dengan tanpa syak, Maksudnya apa? Bila dalam kitab kata perkara ini adalah perkara yang diketahui, diyakini, minal ma'lum tu maksudnya perkara itu diyakini ia daripada agama secara pasti. Maksudnya siapa yang mengingkarinya kafir. Itu maksudnya. Siapa yang mengingkari asal puasa. Tapi kalau dia ingkar benda yang furuk, contohnya dia ingkar bahawasanya puasa Ramadan adakah wajib niat waktu malam ataupun tidak, benda tu furuk, itu masalah cabangan daripada puasa, tak ada masalah. Kalau dia mengingkari tentang boleh niat sebulan ke dan seumpamanya, itu semua masalah furuk. Yang menjadi masalah kalau dia mengingkari asal kewajipan puasa, maka jahiduhu, yang mengingkarinya adalah apa? Dihukum sebagai kafir. Itu kaedah yang maklum. Itu kaedah yang maklum dalam syarak. Bila perkara itu ma'lum minad din bid-darurah, dan ada orang yang mengingkarinya dan dia tidak ada uzur dalam mengingkarinya, seperti mana jahil yang dimaafkan, misalnya
baru masuk Islam terlampau baru. Maka ada sebahagian perkara yang walaupun ma'lum minad dini bid-darurah, perbuatan dia mengingkarinya tidak dihukum kafir. Yajibu saumu syahri ramadana ijma'an. Wajib berpuasa pada bulan Ramadan secara ijma'. Ijma' ulama'. Tanpa ada khilaf bahawasanya puasa bulan Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Apakah yang disebut sebagai apakah sebab-sebab kita wajib berpuasa pada bulan Ramadan? Kalau dalam kitab Safinah sebenarnya dia sebut banyak. Walaupun kitab Safinah tu kecil, ada perkara-perkara yang dia lagi banyak daripada kitab lain. Contohnya asbab-asbab yang wajib dengannya puasa. Berapa dia sebut dalam kitab Safinah? 5. Ada 5 perkara. Kalau dalam Minhaj pun hanya sebut 2 perkara saja yang merupakan sebab wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Kita tengok dalam kitab Fathul Mu'in berapa perkara sebab yang mewajibkan puasa pada bulan Ramadan. Yajibu saumu syahri Ramadana ijma'an. Pertama, bikamali sya'bana 30 yauman. Dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Hadis yang masyhur, fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Bila bulan Sya'ban cukup sahaja 30 hari, automatik esok tu puasa. Kerana tidak ada 31 dalam bulan Islam. Yang pertama, dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Yang kedua, ru'yati adlin wahidin walau masturan hilalahu ba'dal ghurub idza syahida biha indal qadi walau ma'a itbaqi ghaimin bilafzi ashhadu anni ra'aitul hilala au annahu halla. Tengok yang kedua apa ayat Quran? Sumu li ru'yatihi. Ada ayat apa ayat Quran? Faman syahida minkum syahra falyasum. Perkara yang kedua yang mewajibkan kita puasa bulan Ramadan, melihat satu orang adil. Satu orang adil walau masturan. Walaupun dia ni masturul adalah. Walaupun dia apa? Masturul adalah. Apa beza adal lawan masturul adalah? Satu adal, satu lagi masturul adalah. Ini istilah dalam bab nikah kita pakai, dalam bab hadis kita pakai, masalah perawi mastur. Dalam bab nikah, ingat masa kita belajar bab nikah, syarat saksi ataupun syarat saksi dalam nikah dua orang itu walaupun masturail adalah, walaupun dua orang saksi itu adalah masturail adalah, maka sudah memadai. Jadi dalam kewajipan puasa, kalau anak bulan itu dilihat oleh satu orang adal. Adil ni dia ada dua. Satu adlur riwayah, yang kedua adlus syahadah. Adal yang muktabar dalam sabitan anak bulan, dia ni mesti adil syahadah. Adil syahadah ni syarat asas di Islam. Yang kedua baligh, yang ketiga lelaki berakal lah, itu pasti. Itu syarat dia. Dan syarat dia bukan fasik. Dia bukan fasik. Jadi maksud masturail adalah ni tidak ada pada dirinya perkara yang menyebabkan dia jadi fasik. Tidak diketahui bahawasanya dia buat benda yang fasik. Jadi sebab itu ulama bagi contoh dalam bab nikah, masturail adalah ni orang mana? Masturail adalah ni maksudnya kita tak perlukan tazkiyah, tak perlu pengesahan bahawasanya dia ni orang adil. Zahirnya kalau dia orang Islam, zahir kelakuan dia, maka dia kira adil. Itu maksud masturul adalah.
Video sangkut. Siap. Ha?